Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali kita akan tengok apakah maksud Al-Bu'da Al-Zamani wa Al-Bu'da Al-Makani fi Al-Hadis. Menurut Muhammad Abu Al-Laith, Al-Zamani itu sendiri dimaksudkan dengan zaman, dan secara istilahnya merupakan perubahan masa dan zaman manusia serta keadaan mereka yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang waktu kenabiannya dalam tempoh 23 tahun. Dan daripada Muhammad Asri pula, Al-Bu'da Az-Zamani adalah zaman yang menyebabkan wurudnya hadis ataupun turunnya hadis Nabi pada waktu yang meliputi keadaan manusia, persekitaran mereka dan keadaan mereka. Seterusnya Al-Bu'da Al-Makani. Makan dalam bahasa Melayu dimaksudkan sebagai tempat, dan secara istilahnya ditakrifkan sebagai suasana tanah Arab dan keadaan mereka meliputi persekitaran, iklim, adat dan ikutan yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW dalam tempoh kenabiannya. Dan pada pendapat Muhammad Asri pula, Al-Bu'da Al-Makani adalah keadaan tempat yang menyebabkan wurudnya ataupun turunnya hadis Nabi ketika itu, seperti tempat, persekitaran, cuaca dan sesuatu yang berada di sekitarnya. Dan ilmu Al-Bu'da Al-Zamani wa Al-Bu'da Al-Makani ini secara hakikatnya adalah berkesinambungan dan mempengaruhi hadis Nabi SAW, walaupun kedua-duanya memberikan takrif yang berasingan. Seterusnya kita pergi kepada 5 perkara yang tidak terkesan oleh faktor zaman dan masa. Yang pertama dari segi akidah. Akidah yang tidak berubah menunjukkan hikmah kepada ketegasan prinsip Islam. Keistimewaan akidah Islam terletak kepada ketegasan prinsipnya yang tidak pernah berubah walau sedikit pun. Walaupun zaman saling berubah dan masyarakat semakin berkembang, ajaran Tauhid tetap menjadi pasak kepada keyakinan setiap Muslim. Ajaran inilah yang tetap dibawa oleh setiap Rasul sehingga diakhiri oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh kita pada zaman ini. Yang kedua, hikmah kepada ibadah menunjukkan pembentukan pribadi yang baik umat Islam. Ibadah umat Islam telah dijelaskan secara terperinci dan teratur dalam Al-Quran. Setiap ibadah yang dilakukan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kita kepada kemungkaran. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sepenuhnya ibadah-ibadah ini untuk membiasakan diri kita mentaati perintahnya. Dan ibadah menuntut sikap taat setia kepada Allah dalam segala hal, termasuklah keyakinan, perkataan, perbuatan, disertai dengan kesucian diri, pakaian dan tempat. Dan ibadah yang benar dan sempurna menjadikan seseorang itu mempunyai pribadi yang baik, jiwanya suci dan akhlaknya menjadi mulia. Baiklah, seterusnya perkara yang ketiga yang tidak terkesan oleh faktor masa dan tempat adalah prinsip asas dalam pengurusan Islam. Seperti yang kita tahu bahawa prinsip asas dalam pengurusan Islam ini adalah satu proses yang penting bagi mengendalikan sesuatu organisasi ataupun dalam suatu masyarakat demi mencapai suatu matlamat yang melandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh itu, bagi pendapat saya, prinsip-prinsip asas dalam pengurusan Islam ini sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah konsep syura, di mana konsep ini juga adalah salah satu prinsip asas dalam pengurusan Islam, yang mana hikmahnya adalah ia memberi impak yang positif dalam pelbagai sudut, iaitu terhadap pengawalan, perancangan dan lain-lain lagi. Dan dengan adanya prinsip ini juga sebenarnya dapat mengukuhkan hubungan sesama manusia dan dapat menjalinkan hubungan ukhuwah Islamiah. Malah selain itu, keputusan yang dibuat dalam konsep ini bukan hanya berdasarkan hawa nafsu semata-mata, tetapi ia menggunakan kebijaksanaan dalam mengeluarkan suatu pendapat ataupun membuat sesuatu keputusan.
Okey, yang keempat adalah akhlak dan nilai. Akhlak dan nilai adalah suatu perkara yang umum yang mana semua masyarakat mempunyai pandangan yang sama terhadap akhlak dan nilai, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jadi dengan ini, hikmah bagi adanya nilai-nilai yang baik ini ia akan membawa kita kepada kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Apabila seorang itu mempunyai hati ataupun nilai yang baik dalam diri mereka ini akan berasa tenang, lapang dada, sabar. Jadi ada satu pendapat, iaitu dari pendapat Al-Ghazali, bahawa mempunyai akhlak dan nilai yang baik dalam diri seseorang itu akan memperoleh kebahagiaan yang kekal tanpa ada kehancuran, kelezatan tanpa ada kesulitan, kegembiraan tanpa ada keresahan. Jadi bagi saya, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ini sebenarnya adalah kebahagiaan yang akan kita perolehi di akhirat. Yang mana Allah memberi balasan kepada orang-orang yang mempunyai akhlak dan nilai hatinya yang baik. Manakala hikmah bagi akhlak yang buruk ini pula adalah dapat merosakkan keimanan seseorang dan dapat menjatuhkan martabat diri mereka ini sebagai manusia. Yang mana menurut Imam Al-Ghazali, akhlak dan nilai yang baik ini dikenali dengan sifat muhlikat, iaitu segala tingkah laku yang buruk itu akan membawa kepada kebinasaan terhadap diri sendiri. Dan ini juga sebenarnya adalah salah satu ujian bagi manusia itu, bagaimana seseorang itu dapat menghindari diri mereka ini daripada sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu yang perkara-perkara yang maksiat. Kemudian perkara ini juga sebenarnya dapat menjadikan satu pengajaran dan juga boleh dijadikan sebagai iktibar kepada semua masyarakat supaya mereka mengetahui apakah akibat ataupun kesan-kesan yang buruk daripada sifat yang tidak baik itu. Dan perkara yang terakhir sekali adalah sunnah kejadian. Sunnah kejadian adalah suatu ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi kelestarian dan keharmonian alam semesta ini. Seperti yang kita boleh lihat, kejadian manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, terjadinya siang dan malam, matahari sebelah timur dan tenggelam sebelah barat, turunnya hujan. Jadi yang mana penciptaan ini sebenarnya akan berubah kecuali dengan izinnya. Jadi hikmahnya adalah sebenarnya daripada sekecil-kecil atom sehinggalah sebesar-besar alam semesta yang kita duduk ini sebenarnya untuk menjadikan manusia itu yakin dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana At-Tabari menjelaskan bahawa menunjukkan bahawa Allah sahaja yang mampu menciptakan alam semesta ini. Jadi dengan kebesaran ini juga adalah untuk menguji keimanan para hamba-Nya sama ada lemah ataupun kuatnya keyakinan seseorang hamba itu terhadap kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa pula kesannya kepada umat Islam sekiranya penetapan ini adalah sebaliknya? Yang pertama, umat Islam akan mengalami syak dan keraguan dalam memahami ajaran agama. Ini berbalik kepada akidah tadi. Sekiranya akidah Islam berubah mengikut masa dan tempat, umat Islam akan mengalami syak dan keraguan dalam memahami ajaran agama. Akidah yang berubah-ubah sukar difahami oleh akal manusia yang waras. Oleh itu, untuk membolehkan umat Islam meyakininya, dijelaskan akidah Islam berdasarkan jalan yang benar, iaitu jalan logik akal dan waras serta perkabaran yang benar. Al-Quran turut menggalakkan penggunaan akal dan panca indera yang melibatkan pegangan akidah. Tujuannya untuk manusia dapat menerima ajaran akidah dengan penuh yakin tanpa adanya keraguan dan syak, hayalan, waham dan taklid. Dan semua itu ditolak sebagai sumber ilmu, apatah lagi yang melibatkan pegangan akidah. Seterusnya, kesan kepada ibadah tadi adalah merendahkan keimanan umat Islam. Sekiranya ibadah berubah mengikut masa dan tempat, ia merendahkan keimanan setiap umat Islam itu. Dan kekeliruan akan berlaku terhadap perubahan ibadah.
Dan ini jelas memberikan kesan besar terhadap pemikiran Islam secara kontemporari menurut Tariq Ramadan. Dan pelaksanaan ibadah umat Islam telah ditetapkan dalam nas, dalil dan dasar syariat Islam. Semuanya dilakukan semata-mata kerana Allah. Ibadah merupakan institusi iman. Keimanan seseorang tidak dapat diukur dan dikira, tetapi realitinya dapat dilihat daripada ibadah yang dilakukannya. Kita sendiri dapat merasakan saat iman menurun, ibadah kita pun menurun. Begitulah juga sebaliknya. Seterusnya, apakah kesan pada umat Islam jika penetapan prinsip-prinsip asas dalam pengurusan Islam itu di sebaliknya? Jadi kita boleh bayangkan jika sistem dan kekuasaan Islam itu tidak diperketatkan, kesannya adalah memberi peluang yang besar kepada ideologi Barat untuk terus masuk dan meresap kepada pemikiran umat Islam. Pada zaman sekarang ini kita perhatikan terlalu banyak ideologi asing khususnya dari Barat dengan menerusi pelbagai cara ataupun pelbagai medium. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui gadget, iaitu menerusi aplikasi seperti media-media sosial. Jadi selain daripada itu juga, antara serangan pemikiran terhadap dunia Islam ini adalah bermula daripada usaha westernisasi. Ia berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu westernization, yang bermaksud langkah membaratkan sebuah negara yang tidak berpaksikan syariat Islam. Jadi oleh itu jelaslah bahawa pentingnya sistem Islam ini dikekalkan dan dijalankan tanpa ada perubahan, walaupun berlakunya perubahan dari segi masa dan tempat. Kesan jika akhlak dan nilai ini semakin hilang atau semakin pudar akan berkurangnya dalam penghayatan dalam agama, khususnya agama Islam, kerana akhlak dan nilai yang baik ini merupakan salah satu asas dalam agama Islam. Jika tidak ada akhlak yang baik dalam kehidupan seseorang itu, maka bermakna ia tidak beriman sepenuhnya kepada Allah SWT. Maka tidak ada gunanya walaupun seseorang itu tinggi amal ibadahnya, tetapi akhlaknya terhadap manusia tidak baik. Jadi orang yang punya sikap ini bermakna tidak sempurna keimanannya dan tidak menunjukkan sikap sebenar orang Islam itu sebenarnya adalah terpelihara akhlaknya. Jadi oleh itu, hilangnya akhlak dan nilai dalam diri seseorang itu, dia akan tercenderung ke arah kejahatan ataupun kepada kerosakan. Jika kita lihat pada hari ini, sebenarnya banyak kerosakan-kerosakan di dunia ini disebabkan tangan-tangan manusia yang tidak memikirkan kesan-kesan buruknya. Dan sebenarnya punca ini adalah daripada kerosakan hati seorang itu. Jadi lihat semula kepada nilai dan akhlak dalam diri seseorang itu sendiri. Seperti yang kita dengarkan sebentar tadi, bahawa sunnah kejadian itu dicipta adalah untuk kelestarian dan keharmonian alam semesta. Jadi oleh itu, setiap perkara yang Allah ciptakan itu pasti ada fungsinya yang tertentu, kerana Allah itu tidak akan menjadikan sesuatu itu sia-sia. Jadi salah satu kesannya adalah untuk kelangsungan hidup bagi makhluk yang berada di bumi ini. Jadi manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Jadi jika tiada fungsinya, bagaimana untuk kita teruskan kelangsungan hidup kita di dunia ini? Jadi contoh yang boleh kita ambil adalah penciptaan alam sekitar, yang mana penciptaan alam sekitar ini dia memberi manfaat kepada kita seperti kesihatan, malah juga ia juga boleh dijadikan sebagai sumber ekonomi manusia. Jadi contoh lain pula yang kita boleh lihat adalah peranan awan, tumbuh-tumbuhan, tanah, udara. Jadi sebenarnya peranan-peranan setiap ini sebenarnya dia dapat berfungsi sebagai satu proses berbentuk hidrologi, yang mana ia akan menjadikan sebagai sumber air yang berterusan. Jadi jika tiada salah satu, maka tiadalah sumber air itu berlaku. Jadi di situ kita boleh lihat sebagai di mana telah terbuktinya bahawa setiap perkara yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya untuk kita.
bukan untuk kita saja tetapi untuk juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Seterusnya iaitu 5 perkara yang terkesan disebabkan faktor masa dan tempat. Yang pertama ialah sunnah yang hukumnya furuk sahaja dan perlaksanaan yang memantapkan kewajipan yang tidak berubah. Di mana pensyariatan hukum ini antaranya ialah al-mutaghayyirat, iaitu hukum yang boleh berubah mengikut suasana dan zaman. Perubahan ini berlaku disebabkan untuk menjaga kemaslahatan hidup sesuai dengan syariat yang diturunkan. Contohnya yang jelas di sini ialah kaedah beribadat di international space, di mana Datuk Syekh Muzaffar Shukor telah berlepas ke angkasa sebagai seorang Muslim dan perlu melaksanakan kewajipan iaitu solat. Oleh itu, Jawatan Kuasa Muzakharah Malaysia telah menetapkan hukum adalah hukum solat di angkasa itu, solat mengikut arah kiblat. Tetapi jika tidak tahu ataupun tidak menjumpai arah kiblat yang di mana, maka dibolehkan untuk solat ke mana-mana arah sahaja. Yang kedua ialah pelaksanaan pemerintahan Nabi SAW, di mana baginda sebagai hakim dan pemerintah. Baginda telah memimpin negara Madinah pada tahun 622 Masihi sehingga 632 Masihi. Suatu hal yang menarik di mana Michael H. Hars dalam bukunya mengatakan bahawa pemerintahan Nabi ini sangat berbeza dan merupakan pemimpin dunia yang memiliki tempat pertama. Menurut Hart juga, Nabi Muhammad SAW mampu mengelola bangsa yang ego dan mampu menyatukan kaum yang berpecah belah, bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi, sedangkan pasukan Romawi itu pada masa itu sangat digeruni kerana ia mempunyai senjata yang banyak dan tentera yang banyak. Yang kedua ialah pelaksanaan pemerintahan Nabi SAW, di mana baginda sebagai hakim dan pemerintah. Baginda telah memimpin negara Madinah pada tahun 622 Masihi sehingga 632 Masihi. Suatu hal yang menarik di mana Michael H. Hars dalam bukunya mengatakan bahawa pemerintahan Nabi ini sangat berbeza dan merupakan pemimpin dunia yang memiliki tempat pertama. Menurut Hart juga, Nabi Muhammad SAW mampu mengelola bangsa yang ego dan mampu menyatukan kaum yang berpecah belah, bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi, sedangkan pasukan Romawi itu pada masa itu sangat digeruni kerana ia mempunyai senjata yang banyak dan tentera yang banyak. Yang ketiga ialah sesuatu yang terhasil daripada eksperimen manusia, huruf manusia dan adat manusia, di mana apa yang terjadi pada zaman Nabi tidak sama dengan zaman sekarang. Disebabkan faktor masa dan tempat yang memerlukan kepada ijtihad. Sebagai contoh, pada zaman dahulu Nabi makan duduk secara bersila, tapi pada umat Islam pada zaman sekarang makan duduk di atas kerusi. Selain itu juga pada zaman dahulu kenderaan untuk ke sesuatu tempat ialah dengan menggunakan unta. Namun sekarang disebabkan faktor masa dan tempat, maka umat Islam menggunakan kenderaan iaitu kereta untuk pergi ke sesuatu destinasi. Perkara yang diberi kelonggaran untuk mengalami perubahan yang seterusnya ialah perbuatan-perbuatan peribadi Nabi Muhammad SAW atas dasar kemanusiaan. Sebagaimana kita tahu, perbuatan peribadi Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang sangat ditutup dalam Islam. Namun, atas dasar kemanusiaan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, maka mereka diberi kelonggaran untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun, bagi Bustami Muhammad Said di dalam bukunya ialah perbuatan yang
satu perbuatan yang timbul dalam sifat kemanusiaan ialah seperti gerakan tubuh ataupun berdiri ataupun duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian tempat ataupun waktu merupakan satu sifat kebetulan sahaja. Namun dalam perbahasan ini, ia menjelaskan bahawa sunnah ataupun perbuatan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu tauladan ataupun ikutan kepada umatnya. Namun ia juga tidak berkaitan dengan perintah yang harus diikuti ataupun larangan untuk ditinggalkan. Maksudnya, kalau kita lakukan perbuatan tersebut ataupun kita tinggalkan, ia tidaklah menjadi satu larangan terhadap kita. Selain itu, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat peribadi ataupun kebiasaan yang dilakukan ialah seperti makan, minum, dan tidur dan sebagainya. Ia merupakan perbuatan yang tidak ada hubungan dengan perintah ataupun tauladan dan larangan, kecuali adanya perintah ataupun cadangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikut perbuatan tersebut. Maka keseluruhannya dapat saya simpulkan adalah perbuatan-perbuatan peribadi Nabi ini dia diberi kelonggaran kepada kita untuk kita mengikuti. Sebagai contoh, cara Nabi duduk ketika makan. Jadi kalau bila kita tengok pada masa sekarang, kebanyakan kita akan makan di meja, di meja. Jadi kita tidaklah mengikut perbuatan peribadi Nabi. Maksudnya kita diberi kelonggaran tidak melakukan perkara tersebut. Seterusnya ialah perbuatan yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, perbuatan yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu keistimewaan bagi beliau kerana ia merupakan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan ketaatan kepada Allah. Okey, jika perbuatan khusus ini berbentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia merupakan perbuatan yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut jumhur ulama, perbuatan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah wajib diikuti pada zaman dahulu maupun masa kini oleh umat Islam. Namun, jika kita mengikuti perbuatan beliau, ia dibenarkan kerana ia juga dicontohi oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Okey. Perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja dan ia bukanlah kewajipan untuk umat-umat beliau. Sebagai contoh, perbuatan khusus beliau ialah menyambung puasa tanpa berbuka, wajib solat tahajud, duha dan witir, dan boleh mengawini lebih daripada 4 perempuan dan sebagainya. Perbuatan tersebut hanyalah khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia tidak disyariatkan kepada umat Islam sebagai perkara yang wajib diikuti. Namun, bila kita mengikuti, ia tidaklah menjadi satu dosa kerana ia dibenarkan sahaja. Oleh itu, kesannya ialah keadaan umat Islam yang akan mengalami kekeliruan terhadap sunnah yang hukumnya furud, di mana akan lebih banyak menimbulkan keraguan sama ada sesuatu itu furud ataupun sebaliknya. Bahkan ia akan menyebabkan umat Islam ini beranggapan bahawa agama Islam ini sangat rumit. Sebab inilah umat Islam sangat mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Yang kedua ialah politik yang kucar-kacir, di mana kita boleh lihat sendiri bagaimana politik di negara kita, iaitu di Malaysia, yang sangat berbeza dengan zaman Nabi, di mana pada zaman Nabi itu politik itu sangat teratur, sehingga kan Nabi sendiri mampu menyatukan kaum bangsa yang ego dan kaum yang berpecah belah. Namun pada zaman umat Islam sendiri di Malaysia, pelbagai cabaran yang kita hadapi, di mana
masih wujud ketidakadilan dalam sistem kehakiman, juga wujud sikap memfitnah dalam politik. Oleh itu, umat Islam pada zaman kini terdapat pelbagai cabaran berbanding pada zaman Nabi dahulu. Ialah ideologi umat Islam yang tidak membangun seiring dengan masa dan tempat, di mana dengan adanya ideologi umat Islam dapat menyelesaikan sesuatu perkara, tetapi jika sebaliknya umat Islam ini sukar untuk menemui jalan penyelesaian. Sebagai contoh, penyakit yang tidak boleh diubati, contohnya corona. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu virus, iaitu coronavirus. Jadi pada zaman Nabi ini tidak ada cara yang mengajar kita untuk mengatasi menghalang coronavirus itu untuk menjangkiti tubuh badan manusia. Jadi ia perlu kepada eksperimen, dan akhirnya para saintis telah menjumpai bahawa vaksin adalah cara untuk menghalang coronavirus untuk menjangkiti tubuh badan manusia. Oleh itu, jika perkara ini sebaliknya, maka umat Islam tidak membangunlah seiring dengan masa dan tempat. Seterusnya, kesan terhadap perbuatan-perbuatan peribadi Nabi Muhammad SAW, sekiranya penempatan ini adalah sebaliknya, ialah umat Islam sukar tanpa rukhsah dan sukar untuk membezakan perkara yang wajib dan sunnah. Rukhsah disebut sebagai keringanan yang merupakan satu bentuk kemurahan Allah SWT terhadap umatnya. Dari segi rukhsah ni, pelbagai keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam, namun sukar untuk mereka gunakan. Antaranya ialah melakukan perjalanan yang jauh dan dibenarkan seseorang meringkaskan solatnya dan membuka puasa. Namun tidak semua melakukan perkara tersebut, malah mereka meninggalkan perkara yang wajib. Dalam Islam, setiap ibadah yang wajib dilaksanakan dan pasti akan ada keringanan dalam melakukan, selari dengan keuzuran ataupun musyaqqah yang dialami oleh seseorang. Hal ini kerana ibadah yang dilakukan dalam keadaan yang sukar akan dikurniakan pahala yang besar oleh Allah SWT. Selain itu, umat Islam juga sukar membezakan kewajipan dan sunat yang dilakukan kerana mereka tidak mengetahui apa maksud tersebut. Wajib bermaksud seseorang mukallaf akan mendapat pahala jika dia melakukan perkara yang dituntut oleh syarak, tetapi ia akan mendapat balasan apabila meninggalkan suruhan itu. Sebagai contoh, iaitu solat. Solat adalah wajib kepada kita. Dan solat juga merupakan perkara yang dilakukan oleh semua umat Islam, kecuali yang mempunyai keuzuran seperti haid ataupun sakit ataupun mengalami keuzuran yang harus beliau meninggalkan solat tersebut. Manakala sunat pula bermaksud perkara yang digalakkan untuk umat Islam lakukan dan mendapat pahala apabila melakukan. Dan jika meninggalkan, tidaklah berdosa baginya. Sebagai contoh, solat sunat. Solat sunat, puasa sunat sebagainya. Sebagai contoh, solat sunat. Solat sunat tu apabila kita melakukan, kita akan mendapat pahala. Manakala bila kita meninggalkan, tidaklah berdosa terhadap diri kita. Akhirnya, kesan terhadap perbuatan-perbuatan khusus Nabi Muhammad SAW, sekiranya penempatan ini adalah sebaliknya. Kesannya adalah akidah terpeksun kerana terlalu taksub dengan perbuatan khusus Nabi. Sebagaimana kita tahu, akidah Islam adalah akidah yang datang dari Allah SWT, merupakan ibadah yang sempurna kerana Allah SWT lebih mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya. Sebaliknya, ideologi ciptaan manusia yang mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Akidah yang dimiliki tidak mudah berubah mengikut peredaran zaman, namun ia akan berubah mengikut hawa nafsu apabila umat Islam ini terlalu taksub dengan perbuatan yang khusus dilakukan sampai terlupa dengan perbuatan yang wajib mereka lakukan. Sebagaimana yang kita tahu, Islam adalah agama yang luas.
dan pelbagai kewajipan yang harus kita lakukan. Jadi sebagai umat Islam, kita ni tidak bolehlah terlalu taksub dengan perbuatan hakiki dan khusus sahaja, kerana perbuatan yang wajib haruslah diselesaikan. Sebagai contoh, ideologi nasionalisme yang tidak sesuai untuk pegangan hidup seluruh umat Islam. Dengan itu, sebagai umat Islam, kita tidak seharusnya mempunyai rasa terlalu taksub ataupun mempunyai rasa yang melebihi batas dalam melakukan sesuatu perbuatan, kerana ia boleh melalaikan kehidupan kita dalam melakukan ibadah yang boleh menjadikan akidah kita tidak sempurna ataupun akidah kita akan terpesong, kerana akidah merupakan satu akidah ni merupakan satu untuk membangkitkan kekuatan dalam diri kita dan merupakan satu kekuatan yang amat dahsyat dalam memperjuangkan umat Islam.